perbelanjaan atau bajet untuk tujuan ini. Balai Polis Jelutong ini di sebelah pulau. Jadi kalau kuartus anggota bawahan ini uzur dan tak kondusif untuk didiami, pilihan untuk sewa rumah sendiri itu sangat mahal. Kerana itu mereka kadang-kadang tinggal di Sungai Petani, Kulem, Nebong Tebal, Batu Kawan. Jadi risiko untuk datang bertugas itu tinggi untuk mengalami kemalangan. Memang betul, angka kemalangan, kehilangan nyawa anggota polis berlaku. Kerana itu KDN telah pun mengangkat permohonan dalam Rolling Plan 4 yang saya sebut tadi. Terima kasih, Menteri. Ya, terima kasih, sahabat saya. Saya juga beralih ke Seri Gading, Merbuk, Padang Besar, Lubuk Antu. Isunya adalah membangunkan balai polis baru ataupun menaik taraf balai polis dia ada. Bagi balai polis Seri Gading, IPD Kuala Muda, balai polis Berseri, balai polis Lubuk Antu, dalam plan tindakan pembangunan strategik PDRM 2021 hingga 2025 memang kita tak senaraikan. Tapi pendirian kementerian setelah meneliti hujahan dibawa oleh Yang Berhormat yang saya sebutkan tadi, saya telah mengadakan perbincangan dengan pegawai saya dalam mempersiapkan jawapan tadi. Ada rasionalnya untuk walaupun tidak termasuk dalam plan tindakan, tapi berdasarkan kepada keperluan semasa, kita fikir wajar untuk kita pertimbangkan pembinaan kemudahan ini dan dalam tempoh untuk kita angkat permohonan. Padang Besar secara khusus bangkitkan soal IC... Menteri, boleh jelas sikit? Dari Tanjung Piai. Tanjung Piai, ya. Tanjung Piai saya belum sentuh lagi. Tak apa, tapi kaitan dengan balai polis tu. Balai polis mana tu? Balai polis sebenarnya nama juga saya. Tak, saya nak sebut Balai Polis Seri Gading, Kuala Muda, Berseri, Balai Polis. Saya minta jasa baik ambil perhatian juga di Pekan Nanas, kawasan saya. Okey, Pekan Nanas, Tan Sri Ketua, Datuk Ketua, saya mohon sebab ini perkara baru, spesifik, saya akan Balai Polis Pekan Nanas, saya akan bagi jawapan bertulis. Okay. Saya mohon izin, ya. Terima kasih sahabat saya Tanjung Piai. Padang Besar, isu dibangkitkan adalah ICQS Wang Kelian. Ini pintu sempadan. Dia nak tanya apakah status terkini projek naik taraf komplek ini. Untuk makluman rakan saya yang berhormat Padang Besar. Maaf, Yang Berhormat Menteri. Kementerian ini, sekejap, saya habiskan ayat ini dulu. Okay. Kementerian ini sedia maklum akan keperluan untuk menaik taraf post-immigration Wang Kelian. Dan kementerian sedang meneliti cadangan pembangunan ini. Dan kita telah sebelum ini 3 kali mengangkat kepada EPU. Kali ini pun kita akan angkat lagi sekali khusus tentang naik taraf ICQS Wang Kelian. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Temerloh. Ya. Di perkara baru, tetapi saya ingin perhatian. Pertama sekali, Temerloh mengucapkan terima kasih kerana Balai IPD Temerloh yang baru sudah pun beroperasi dan kondusif. Terima kasih banyak. Soalnya adalah berkaitan dengan tapak ataupun premis Balai Polis lama yang saya lihat terbiar di tengah bandar dan apakah statusnya? Adakah sudah dijual atau apa? Itu yang saya nak tanya. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih, isu yang bagus. Yang Berhormat. Beri perhatian kepada aspek logistik dan ke tahap siap siaga. Seperti saya sebut tadi, saya mohon banyak maaf kerana isu ini baru ditimbulkan kita penggulungan. Saya mohon izin untuk pegawai buat catatan. Yang Berhormat Menteri. Bagi saya habis dulu. Bagi saya habis dulu. Boleh? Saya minta izin. Baik, Temerloh, pegawai saya di belakang mengambil catatan. InsyaAllah saya berjanji respon terhadap tapak lama itu, apakah status dan sebagainya, saya akan beri jawapan bertulis kepada Temerloh sebelum sesi parlimen ini tamat. Temerloh, ya. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya Jasin ingin bertanya tentang status Balai Polis Balai Polis Sungai Rambai. Baik. Yang saya ada sentuh dalam ucapan pembahasan. Baik. Terima kasih. Saya ambil maklum juga. Jadi begini, ya, secara umumnya tentang Balai Polis naik taraf, kuartus dan sebagainya,
Di peringkat kementerian kita memang ada satu plan strategik lah, sebab dari plan strategik itu baru kita boleh menjangkakan bajet yang nak kita pohon. Dalam memohon bajet, kementerian kena bersaing dengan kementerian lain yang juga melihat ada keperluan terhadap bidang masing-masing. Jadi secara khusus Balai Polis yang berhormat sebut tadi, dalam susunan perancangan kita tu tentu ada urutan dia. Jadi saya boleh sebut begitu dulu. Okey, baik. Yang berhormat, Balai Polis tu telah pun diluluskan. Faham. Dan bajetnya sudah sampai 3 kali diturunkan. Faham. Saya ambil maklum itu. Okey. Kepala Batas, saya ucap terima kasih. Kepala Batas bertanya, kementerian ada cadangan tak nak tambah anggota polis Parlimen Kepala Batas? Baik. Saya memetik data Jabatan Perangkaan dulu. Bilangan penduduk Parlimen Kepala Batas ni, bilangan penduduk data DOSEM adalah 117,043. Dan terdapat 6 buah balai polis di bawah IPD Seberang Perai Utara. Kepala Batas ni di daerah Seberang Perai Utara. Sekarang ini di Balai Polis Kepala Batas ni dia ada 128 penjawat. Ya, ada seorang pegawai kanan pangkat inspektor dan kalau mengikut data semakan kita ni, di bawah Balai Polis Kepala Batas ni, dia sebenarnya bertanggungjawab untuk 37,224 penduduk. Ini daerah polis. Kemudian bila balai dibuat, dia akan ada sempadan. Sempadan polis tak sama dengan sempadan pejabat daerah. Baik. Ahli yang berhormat bertanya, apakah kami ada rancangan untuk menambah anggota? Pada ketika 128 jawatan dengan 37,224 penduduk, bermaksud nisbah anggota polis kepada masyarakat adalah 1/318. Dan kalau mengikut piawaian antarabangsa, satu anggota polis adalah untuk 350 hingga 400 individu. Bermaksud secara relatifnya, Kepala Batas ini berada dalam nisbah yang agak baik. Baik. Dalam menilai soal penjawatan anggota, kita pun tengok juga tentang indeks jenayah di satu-satu kawasan. Ratio ni berbeza ya. Jadi ukuran kita pula adalah jenayah indeks. Jenayah indeks bagi Balai Polis Kepala Batas bagi tahun 2022 adalah 152 kes berbanding sasaran nasional 244 kes bagi 100,000 penduduk. Baik, jadi secara umumnya kadar jenayah, bilangan anggota dengan rasio penduduk, kita kementerian dan pasukan polis berpendapat angka yang ada itu memadai. Ya. Itu reaksi saya terhadap Kepala Batas. Dan namun dari sudut perancangan, saya nak sebut begini, walaupun keadaan itu kita katakan bahawa relatifnya baik dengan kadar jenayah yang terkawal dan sebagainya, tapi yang namanya perancangan untuk memastikan delivery sistem penyampaian polis itu lebih baik, kita sentiasa mengalu-alukan sebarang syur dan cadangan dan engagement dengan izin dengan pimpinan setempat untuk memberikan nilai tambah. Rakan saya di Kota Baru, Kota Baru tak ada. Kota Baru tanya tentang outrider. Jadi bila tak ada, saya skip dulu. Saya akan bagi jawapan bertulis kepada dia. Sebab itu perkara spesifik outrider saja. Segamat, rakan saya bertanyakan tentang ada tidak TVET untuk banduan. Baik. KDN melalui 34 pusat vocational industry. Jabatan Penjara Malaysia menawarkan latihan kemahiran melibatkan 6 sektor. Yang pertama, sektor makanan, catering. Yang kedua, perkhidmatan. Yang ketiga, pembuatan. Yang keempat, fabrik. Yang kelima, pertanian peladangan. Dan yang keenam, penternakan. Sejak bermula 2012 hingga 2022, seramai 15,790 banduan telah mengikuti latihan dan dapat sijil kemahiran Malaysia. Itu satu. Maknanya ada. Dalam tempoh 2012 hingga 2022, 15,790 dapat sijil kemahiran. Daripada mana? Dari Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Manakala
15,126 lagi dapat sijil kecakapan kemahiran daripada CIDB, Kementerian Kerja Raya. Ya. Daripada sijil kecakapan kemahiran SKK, dan daripada CIDB seramai 664 orang. Tidak terhenti di situ, Tuan Yang Pertua, KDN juga mengukuhkan pelaksanaan program TVET ini di Jabatan Penjara dengan kerjasama industri dan agensi melalui program Corporate Smart Training yang dilaksanakan dalam tempoh jangka pendek dengan jaminan pekerjaan. Satu, kerjasama dengan Kagumas Culinary Academy dalam bidang catering, melibatkan penyertaan 30 banduan dengan sijil profesional daripada City and Guilds. Kerjasama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan SW Corp dengan sasaran peserta 300 orang dengan sijil kemahiran tahap 2. Bagi tahun 2023, Kementerian melalui Jabatan Penjara terus mempergiat usaha dengan melaksanakan beberapa inisiatif baru seperti Pusat Kecemerlangan Bidang Fabrik, tahap sijil dan diploma. Kemudian kita ada program Teaching Factory atau Training Cum Production, serta kursus-kursus intensif yang lain untuk banduan sebelum mereka dibebaskan. Itu TVET. MUA bertanya tentang pencegahan penagihan dadah. Di bawah kementerian, kita ada agensi anti dadah. Sementara polis mengawal soal upstream, agensi anti dadah pula operasinya adalah operasi downstream, iaitu menumpukan kepada program pemulihan. Dan yang penting saya nak berkongsi di sini ialah rancangan ataupun keputusan yang telah dibuat, iaitu kaedah rawatan menggantikan hukuman bagi kesalahan dadah ini. Sekarang rangka pembuatan undang-undang itu sudah pun siap kerangkanya, dan seperti biasa proses itu akan melibatkan pejabat peguam negara, dan kalau semuanya berjalan mengikut jadual, Tuan Yang Pertua, saya berharap akta baru ini yang kita kenali sebagai Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan dalam kurungan pencegahan, rawatan dan pemulihan bagi menggantikan Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 83. Akta ini akan meningkatkan akses bagi mendapatkan rawatan dan pemulihan, merangkumi aspek perundangan yang lebih komprehensif. Tapi sifat yang paling penting, ciri paling penting adalah aspek pemulihan berbanding dengan hukuman. Saya doakan supaya Yang Berhormat Menteri berjaya untuk membawa undang-undang baru ini. Kalau berjaya, saya agak yakin ini sejarah akan tercipta dan ratusan ribu yang bakal terkesan itu dapat diselamatkan. Cuma jika saya boleh cadangkan sedikit saja Yang Berhormat Menteri, kalau boleh lihat keputusan di Portugal pada awal tahun 2000 di mana perkara sama berjaya dilaksanakan and it worked successfully. Saya berharap ia dapat dibawa ke Malaysia juga Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih rakan saya dari MUA. Terima kasih. Saya anggap satu komplimen daripada ahli yang berhormat. Saya akan bagi dua-dua, Langkawi dan juga Damansara. Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya berbahas panjang hari itu berhubung dengan dadah ini. In fact, satu subjek saja yang saya sentuh. Dan saya bersetuju sangat-sangat dengan hukuman yang nak dijalankan dan bersetuju sangat dengan MUA. Tetapi Yang Berhormat, kadang-kadang hukuman itu satu perkara, tapi program-program yang kita nak menjalankan itu pun satu hal, khususnya dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Tapi saya melihat ke belakang ini, kemungkinan kerana kerajaan kerap bertukar, maka NGO terbesar yang diwujudkan di dalam parlimen ini, iaitu pemadam, telah ditinggal sepi Yang Berhormat. Kaki tangan pemadam 2 tahun tidak dapat gaji. Dan lantikan yang dipertua pemadam juga tidak dijalankan. Surat ditulis, berutus surat kepada Perdana Menteri. Sebab di dalam perlembagaan menyatakan bahawa Perdana Menteri adalah penaung kepada pemadam, dan sesiapa saja yang dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri adalah yang dipertua pemadam. Dan kita merasa sedih kerana peruntukan
kepada pemadam dan NGO-NGO yang berkaitan dengan dadah telah diserahkan kepada ADK. Dan wang itu tidak sampai. Kepada pemadam 2 tahun mendapat 200,000. Sedangkan kita mempunyai semua, mulai daripada ketua kampung, pejabat daerah, exco negeri, menteri besar sampai kepada persekutuan. Strukturnya sangat besar. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya minta supaya penekanan diberikan kepada pemadam. Kemudian peruntukan. Apakah salahnya? Saya tak tahu dari segi accounting. Tahun 2021 kutipan daripada kes-kes rampasan 262 juta. 2021 sebanyak 683 juta 376 rampasan yang dibuat. Apa kata kita ambil 10% saja daripada rampasan itu, kita serah kepada NGO ataupun anak-anak yang mendidik pesakit-pesakit ini supaya mereka dapat menggunakan wang ini. Saya tahu wang ini dimasukkan dalam consolidated fund. Boleh. Tapi boleh dikeluarkan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Terima kasih sahabat saya dari Langkawi. Damansara tadi masih nak ambil ruang ni ataupun ya silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker, sekiranya diizinkan. Yang Berhormat Menteri, ini adalah langkah yang baik di mana kita sekarang sedar bahawa masalah berkenaan dengan dadah ini terdapat 2 jenis. Satu di mana kita perlu adakah hukuman dan satu di mana ianya satu masalah kesihatan yang perlu dirawat. Dan saya juga sanjung baik apa yang disebut oleh Menteri tadi berkenaan dengan the shift in thinking of the ministry. Ini satu perkara yang baik. Tetapi hanya untuk saya kalau boleh membuat cadangan apabila kita merangka undang-undang yang baru ini supaya kita juga dapat lihat kepada hukuman-hukuman yang sedang dijalankan. Kerana kita ada sebahagian daripada mereka yang terlibat ini yang sudah dihukum dan mereka menjalankan hukuman. Tapi bila undang-undang baru itu digubal, ianya fokus kepada rawatan. Jadi soal itu the interim period, bagaimana kita nak pastikan bahawa golongan itu yang telah pun dihukum juga akan diberikan rawatan dalam kaedah-kaedah yang sama. I think this is a very good move, Menteri. Ini memang satu perkara yang boleh sebut sebagai step in the right direction. Dan saya harap bahawa cadangan saya itu dapat diambil kira kerana kita tidak mahu 2 orang dalam kedudukan yang sama, satu dihukum, satu dirawat. Saya rasa itu perkara yang perlu kita teliti. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih sahabat saya dari Damansara. Bila daripada tak ada, kita nak adakan satu undang-undang ketika masalah itu sudah pun berlaku. Sudah tentu suasana macam yang Damansara sebut itu akan berlaku. Dan saya beri jaminan bahawa pegawai-pegawai saya yang sedang menguruskan perkara ini akan memberi fokus terhadap perkara yang dibangkitkan. Betul, saya mohon beralih kepada isu berikutnya, iaitu keselamatan. Betul, rakan saya dari Tasik Logo, dia tak ada. Tapi saya nak sebut begini, hujahnya adalah apakah benar kebebasan bersuara ni telah tersekat. Tersekat kerana ada semacam tindakan dibuat oleh pasukan polis ke atas ahli-ahli politik. Kepada ahli yang berhormat, saya nak kongsi begini ya. Pertama kita sebutlah jaminan Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan bersuara perkara 10 itu tak berubah. Bersilih ganti kerajaan bagaimanapun, undang-undang itu tetap wujud. Pada ketika yang sama, apa pun pangkat dan kedudukan, gelaran dan jawatan kita, kita tetap ada sekatan-sekatan dari segi undang-undang. Ini pasal 2, 3, 4, perkara 10 itu ada. Ya, perlu dipatuhi. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Di luar kita ada akta hasutan, kita ada kanun keseksaan, kita ada akta komunikasi. Keistimewaan ahli parlimen pun itu dalam pasal 2 perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Saya tak mau ulang. Tapi biar kita tengok angkanya. Kerajaan perpaduan ini baru masuk bulan yang ketiga, 3 bulan. Dalam 3 bulan berapa banyak jumlah laporan polis dibuat?
922,299 dalam masa 3 bulan. Berapa ramai aduan yang melibatkan orang politik, ahli parlimen atau 1-2 adun yang terlibat. Jumlahnya 168. Daripada 922,299, 168. Baik. Apakah boleh kita buat satu sweeping statement bahawa ada beberapa undang-undang yang digunakan oleh pasukan penguatkuasa, polis untuk menyiasat watak yang namanya ahli parlimen sebagai satu usaha yang untuk menyekat tu. Saya rasa angka ini menyebut cuma 168 daripada 922. Bermaksud tugas polis tu jauh lebih banyak. Nak kawal penyeludupan manusia, nak kawal jenayah, indeks, jenayah berat, nak jaga pintu masuk negara dan segala macam, lebih rencam berbanding 168 aduan tentang orang politik. Dan daripada situ 14 kertas siasatan telah dibuka dan ada sebahagiannya diserah kepada peguam negara. Jadi saya nak terangkan bahawa soal tajuk kebebasan bersuara, kalau ada undang-undang sampai kepada kita dalam bentuk penguatkuasaan oleh pasukan polis, itu dalam konteks bahawa rakyat Malaysia, apa pun pangkat dan kedudukan, selagi ada bukti pelanggaran terhadap satu undang-undang, yang ada kita tidak pernah kebal dari segi undang-undang itu. Ya, kami yang berada lebih 20 tahun itu pun selalu, dulu jenaka kami yang paling popular untuk dipertuat ialah di negara kita ada kebebasan bersuara dulu tetapi tidak ada jaminan kebebasan selepas bersuara. Ya, turun pentas ceramah, Seksyen 27 Akta Polis, sila ke balai, jawablah kita dulu. Okey. Rakan saya dari Bagan bertanya tentang ada satu aduan tentang seorang pelakon. Ini cerita sembelih kape harbi dan segala macam ni, ya. Saya cuma nak sebut bahawa laporan polis telah diterima di IPD Kemaman pada 14 November 22. Ekoran daripada satu video yang tular berbau hasutan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Kertas siasatan dibuka dan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara dengan cadangan pertuduhan di bawah Seksyen 505C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini siasatan hujung tahun lepas. Pada masa yang sama, sahabat saya dari Putrajaya menyebut bahawa ada juga aduan tentang timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, ya, terhadap isu penjawat awam dan sebagainya. Itu pun pasukan polis menerima 3 laporan dan kertas siasatan juga telah dibuka di IPD Dang Wangi. Jadi kena semua. Ya, kertas siasatan buka. Jadi apakah sampai ke mana? Sekarang dipanggil sebagai kertas inquiry dan telah dibuka di bawah IPD Dang Wangi. Bapak Menteri. Ya. Jultung. Terima kasih Bapak Menteri, saya menghargai jawapan yang diberikan. Sebelum saya bertatakan soalan atas isu yang telah dibangkitkan, saya ingin pertamanya merakamkan jutaan terima kasih kepada polis Diraja Malaysia di atas segala usaha mereka di dalam menjalankan tugas-tugas hakiki mereka. Semasa Yang Berhormat Shah Alam berbahas, saya telah membangkitkan satu soalan dalam perbahasan itu berkenaan dengan satu perhimpunan yang dipanggil HIMPIT di Terengganu. Hari ini laporan-laporan polis telah dibuat. Hari ini saya terkejut apabila membaca laporan dalam portal berita mengatakan bahawa Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Muhammad Isa, menyatakan bahawa perkara itu telah disiasat dan perarakan itu adalah sesuatu yang diadakan sempena satu acara. Bagi saya, perarakan tersebut adalah perarakan yang telah mencetuskan macam-macam persepsi dan polemik. Saya mohon penjelasan di atas perkara itu, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih rakan saya dari Jelutong. Benar, terhadap himpunan HIMPIT, beberapa aduan polis telah dibuat dan kertas siasatan ada dibuka. Ya, saya boleh mengesahkan itu. Sama ada kenyataan di pihak Parti Islam yang mengatakan bahawa terima kasih pihak polis faham layanan baik. Saya sebut bahawa ketika siasatan berlangsung, kita tak perlu jadi jurucakap polis dulu. Letak situ dulu. Ya, biar proses itu berjalan. Kalau ada sabit
kes dan sebagainya, biar kertas siasatan itu sampai ke Peguam Negara. Kalau tidak, dia akan tamat itu. Baik, itu dari segi proses undang-undang. Tapi dari sudut politik, kita juga harus akui bahawa ada sensitiviti tertentu. Ini bukan soal replika pedang, katanya pedang Rasulullah, menolaknya seolah menolak Rasulullah. Itu tak betul, itu jauh sangat terpesongnya. Kita fokus kepada perarakan yang ada motif tertentu. Jadi tak semua faham macam mana kita nak faham. Penganjur faham, dia ada nilai sentimental, membangkitkan semangat, menghargai sejarah silam, kecemerlangan Islam. Itu sudut pandang kita. Tapi di sisi lain, masyarakat berbilang kaum ada sudut pandang yang berbeza. Kerana itulah dia harus ada beberapa pertimbangan dalam menjalankan aktiviti seperti ini. Jadi ahli parlimen yang berkenaan, saya akan sentiasa update tajuk ini, progres apabila dari masa ke semasa saya akan menerima laporan tentang status ini. Tapi soal campur tangan, arahan terhadap itu tidak akan berlaku sama sekali. Maksudnya perkara itu sedang disiasat oleh pihak Sedang polis. disiasat. Terima kasih. Nak sebut gitu. Baik, Menteri. Kelang dan Selayang. Tuan Speaker, kalau boleh isu yang sama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan soal siasatan. Tuan Speaker, di dalam bulan Ogos tahun yang lalu, ada laporan dibuat bahawa Ketua Hakim Negara telah pun menerima ancaman. Dan ancaman itu dari sudut ugutan bunuh. Itu satu perkara yang cukup penting. Dan masa itu Tan Sri Ketua Polis Negara telah pun keluarkan kenyataan mengatakan bahawa siasatan akan dibuat dan tindakan akan diambil. Tetapi selepas daripada itu saya lihat tidak ada follow up berkenaan dengan sebenarnya ramai mana ugutan yang dibuat, tindakan apa yang diambil, berapa suspek dan akhirnya ada tindakan. Saya rasa perkara ini sangat penting Yang Berhormat Menteri, kerana kita ini bukan sebut berkenaan dengan kes yang biasa. Ini melibatkan hakim, ketua hakim negara. Dalam keadaan tersebut, kalau tidak ada tindakan ataupun follow up, maka saya lihat keyakinan masyarakat awam dalam perkara sebesar ini mungkin terhakis. Jadi saya nak tanya, sekiranya ada sebarang update berkenaan dengan perkara ini, apa yang sebenarnya telah pun berlaku, adakah tindakan berlaku, dan sekiranya tidak, apakah tindakan susulan yang akan dibawa oleh kementerian berkaitan perkara ini. Terima kasih, Tuan Speaker. Baik, terima kasih sahabat saya Damansara. Khusus tentang apa yang disebut oleh Ketua Hakim tentang ancaman bunuh dan sebagainya, saya pilih begini ya. Saya akan berikan jawapan bertulis yang panjang lebar tentang perkara itu. Itu lebih baik daripada saya menggunakan platform ini. Itu janji saya pada ini. Saya nak habiskan beberapa topik lagi dengan ada 10 minit. Saya bagi sini dulu sebelum saya ni. Baik. Kelang dan Selayang bangkitkan isu SOSMA. Pendirian kementerian adalah satu undang-undang sifatnya dinamik, tidak statik. Sebab itu, proses libat urus akan terus berlangsung. Seawal Jumaat ini, dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ada satu libat urus yang akan kita buat. Tajuk SOSMA. Pasukan polis akan ikut terlibat, bahagian keselamatan kementerian akan ikut terlibat, beberapa NGO, Suaram, Proham, Amnesty International, Hakam, Persatuan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia, Malaysian Crime Prevention Foundation dan Distinguished Individual, kita jemput. Di situ kita bahas section demi section. Apa saja. Dan ini pendekatan terbuka, engagement kementerian dengan stakeholders yang melihat bahawa dari sudut pandang mereka barangkali ada beberapa aspek penambahbaikan yang dilihat bercanggah misalnya dengan prinsip hak asasi dan sebagainya. Keterbukaan kementerian dalam engage the stakeholders ini adalah satu pendekatan baru yang sekarang kita buat. Dalam tempoh 3 bulan, Tuan Pertua, bengkel ini dapat kita laksanakan. Dan akan ada beberapa engagement yang lain. Baik, itu pendirian kita tentang... Terima kasih, Menteri. Ini Kelang ni. Boleh saya tanya soalan? Terima kasih. Tuan Ketua, saya menyambut baik apa yang disebut oleh Menteri berkenaan dengan perlu kita libat urus dan lihat kembali kepada perkara-perkara tertentu di dalam SOSMA dan cuba kita lihat bagaimana kita boleh memperbaiki
apa-apa yang disebut sebagai wujudnya kelemahan pada masa yang lalu. Hanya di sini saya nak sebut semasa kita di sebelah sini, banyak daripada pihak kita telah pun membawa cadangan yang baik semasa kita debat berkenaan dengan SOSMA, khususnya berkaitan dengan akses seseorang tahanan itu kepada mahkamah. Sekiranya orang itu ditahan dan beliau perlu membuat aduan berkenaan dengan salah guna kuasa dan sebagainya. So we need to look at mekanisme dia. So sekiranya boleh, saya minta supaya Ibu Menteri juga lihat kembali kepada apa yang dibawa oleh pihak kita pada tempoh hari dalam perkara kita meneliti apa sebenarnya yang harus kita laksanakan. Keduanya, Tuan Speaker, saya minta maaf tapi perkara ini kalau boleh perlu disegerakan kerana ramai tahanan yang terlibat. Saya faham itu adalah satu perkara kerana undang-undang sedia ada memerlukannya. Tetapi tahanan itu masih ada, menunggu perbicaraan dan sebagainya. Sekiranya boleh, saya minta supaya ianya disegerakan supaya masalah yang kita adukan berlaku sekian tahun ini dapat kita selesaikan dalam masa yang terdekat, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kerana mengambil tindakan untuk memperbaiki undang-undang. Terima kasih Daman Sara. Saya juga melihat Jelutong dan Kelang bangun untuk tajuk ini juga, tapi kerana saya masih ada beberapa lagi jawapan, saya jemput kedua-dua mereka untuk hadir bengkel pada hari Jumaat dan guna seluas-luasnya platform itu untuk memberikan input dan pandangan. Yang Berhormat Menteri, sikit. Yang betul, saya mohon izin untuk bergerak ke isu warga negara yang paling banyak sekali ditanya oleh ahli-ahli parlimen. Masjid Tanah, Rasah, Puncak Borneo, Selayang, Miri, Tanjung Piai. Ceritanya adalah permohonan untuk mendapat status warga negara. Itu isu pokoknya. Baik. Saya nak kongsi dulu statistik. Daripada 2013 sehingga 21 Februari 2023, terdapat sebanyak 132,272 permohonan yang diterima untuk jadi warga negara Malaysia. Dari segi perlembagaan persekutuan, dia akan jatuh di bawah perkara 15.1, 15.2, 15A, 16, 19 dan 30. Sama ada kuasa menteri ataupun kuasa menteri diperturunkan kepada ketua pengarah Jabatan Pendaftaran. Sejak saya masuk ke kementerian ini, iaitu pada awal Disember 2022, saya telah pun membuat keputusan terhadap 4,294 permohonan warga negara. Daripada keputusan itu, saya nak sebut bahawa hampir 67% adalah kelulusan. Bakinya adalah ditolak. Kalau nanti ditanya kenapa ditolak, sudah tentu ada asasnya, penting untuk ahli parlimen mengetahui. Pertama, pemohon dalam memohon warga negara untuk anak tidak mendaftar perkahwinan. Jadi itu pokok sekali, kunci dia kat situ. Yang kedua, ketika dia mohon, subjek yang memohon tak ada bukti dia berada dalam negara kita. Dia berada somewhere else. Okey. Yang ketiga, memang dia tak ada locus standi pun untuk buat permohonan. Dan yang keempat, ada unsur-unsur keraguan dari segi pencanggahan fakta bila kita semak. Jadi, tajuk ini saya nak sebut begini. Oleh kerana banyak yang menulis kepada saya, timbunan permohonan, saya telah meminta pegawai-pegawai saya sebelum sidang parlimen berakhir untuk satu taklimat diberi kepada ahli-ahli yang berhormat tentang tata cara permohonan, apakah senario, apakah macam FAQ lah gitu ya. Tapi untuk makluman ahli-ahli dewan, KPI yang saya letakkan untuk tahun ini saja, saya akan membuat keputusan pada kadar minima 10,000 permohonan warga negara ini. Ya, sekarang saya dah luluskan lebih daripada 4,300, lebih lah. Menteri boleh bercelah sikit. Jadi bakinya tinggal lagi 6,000 lebih. Saya 5,000 lebih, tak banyak dah. Menteri. Saya yakin sebelum hujung tahun saya boleh capai sehingga 10,000. Yang Berhormat, Menteri bercerah. Sikit saja. Warga negara. Yang Berhormat, saya selaku juga sebagai Esko Kerajaan Negeri Selangor telah menulis, kita ada program dipanggil MySel. Saya ada 6,000 fail dekat pejabat saya. Dan banyak kali saya dah tulis kepada Yang Berhormat. Tiada sebarang jawapan daripada Yang Berhormat untuk berjumpa ataupun berdialog dengan pihak Yang Berhormat. 6,000 selesai pada saya besok pagi. Pukul 9 pagi saya akan dari sini. Noktah. Selesai.
Menteri. Itu benda Yang kecil. Berhormat, Menteri Yang Berhormat. Fasah. Itu perkara kecil je. Saya nak sebut juga, dibangkitkan juga tentang Puncak Borneo, tentang Sarawak. Yang Berhormat. Sarawak ini, Cerah masyarakat sikit, Yang Berhormat. pribumi ataupun yang tinggal di kawasan pedalaman atau sempadan. Baik. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Bagaimana, sekejap, bagi saya Warga negara bagi sekejap, isi proses. Rasa. Saya sebut bahawa Kementerian KDN, kita dah buat jawatan kuasa bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Khusus untuk mengatasi isu warga negara Sarawak. Ya. Dan kita telah tubuhkan pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sarawak tanpa pengenalan diri. Yang tugas hakiki pasukan ini adalah melengkapkan dokumentasi dalam bentuk sijil lahir dan seumpamanya. Kalau itu semua proses selesai, kita akan urus di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Dan sasaran saya adalah baki permohonan iaitu 946 akan dapat kami selesaikan tempoh kurang 6 bulan daripada sekarang. Itu kita harap boleh menyelesaikan isu warga negara untuk kategori rakyat Sarawak. Yang Menteri. Ya, terima kasih Rasa. Menteri atas peluang yang diberikan. Saya nampak saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi. Nampak gaya ada sinar. Ini kali pertama saya dapat jawapan yang nampak ada sinar. Cuma saya nak sebutkan satu perkara aja di bawah artikel 15 kapital A berkenaan dengan anak-anak yang lahir. Ini spesifik Yang Berhormat Menteri yang dilahirkan sebelum ibu dan bapa mendaftarkan perkahwinan dengan ayahnya warga negara Malaysia, ibunya warga asing. Kes yang very spesifik, boleh tak satu pendekatan yang lebih holistik digunakan, termasuk guna pakai DNA? Sebab jawapan yang saya terima minggu lepas kata ia sebagai rujukan sahaja yang keputusan DNA itu. Boleh tak DNA itu kita berikan pertimbangan yang lebih? Sebab dia sahih, ia sebagai anak kepada warga negara Malaysia. Sebab banyak kes begini dan saya harap sekiranya Yang Berhormat boleh buat keputusan yang menyebelahi mengambil kira keputusan DNA tersebut, ia akan membantu untuk menyelesaikan kes ini. Dan Datuk Seri Menteri, satu lagi saya mohon, tadi Menteri kata 10,000 KPI untuk tahun ni, tapi setakat ni dah 4,000 lebih. Kalau boleh saya mohon naikkanlah 10,000 tu kepada 20 ataupun 30,000. Saya mohon dibicara daripada Yang Berhormat Menteri, Terima kasih. bagi saya cerahan. Cadangan Yang Berhormat tadi, satu soal DNA sebagai weightage yang lebih untuk mengukuhkan permohonan, satu. Yang kedua, suruh tambah lagi 10,000 terlebih sebulan. Ya. Setahun. Tak. Yang Berhormat Menteri kata tahun ni 10,000 kan untuk pertimbangan. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri perlu masa berapa minit? Okey, silakan. 10 minit. Yang Berhormat, Baik. Yang Berhormat Menteri, bagi peluang Kalau saya boleh lebih cerahan. 10,000. Baik, terima Okey. kasih. Yang Berhormat Baik. Menteri, kewarganegaraan tajuk Yang Berhormat lain Menteri, juga, sikit aja. Yang Berhormat Menteri gini, saya bangkitkan ialah berkaitan perkara 19 warga emas. Mereka berada di sini 60 tahun, 70 tahun, anak semua kewarganegaraan. Tapi malangnya semasa permohonan dia tak dapat diluluskan. Kedua, berkaitan dengan anak angkat tu, kalau katakan Yang Berhormat Menteri, permohonan dikemukakan 5 tahun tak dapat jawapan. Lepas dapat jawatan tambah lagi 5 tahun. Bayangkan 10 tahun, 15 tahun. Anak kita dah sampai 30 tahun. Faham. Mereka hadapi masalah daripada sekolah, akaun, pelbagai isu. Baik. Jadi kalau boleh kajilah, terutama warga emas tu 80 lebih tahun, 70, apa mereka buat? Mereka hanya nak warga negara tinggal di Malaysia. Sekeluarga semua warga negara, cuma beliau saya seorang ibu atau bapa tak, bukan warga Terima negara. kasih. Minta Sebab je saya. sebab. Terima kasih. Sebab itu Yang Berhormat, saya sebut tadi, saya sebut angka 132,000 dan dalam masa tak sampai 100 hari, saya dah luluskan lebih 4,300. Yang Berhormat sebut yang tu dululah. Ya, sudah tentu saya akan buka semua fail lama dan kita akan bagi perhatian, dan saya set KPI pada 10,000 untuk tahun ini supaya saya sendiri membuat keputusan terhadap status permohonan itu, termasuk kategori Yang Berhormat sebut tadi. Faham ya? Baik. Betul. 3 minit setengah. Saya pilih ya, tak semua, sebahagiannya saya nak sebut bahawa ini soal pekerja asing disebut oleh Titi Wangsa. Pekerja asing ni begini ya, selepas pandemik COVID ni semakin pulih,
Sekurang-kurangnya ada 5 sektor ekonomi yang kita anggap kritikal kalau kita tak dapat sediakan keperluan tenaga kerja. Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber mensasarkan mesti ada 518,000 untuk pembinaan, peladangan, perkilangan, perkhidmatan, semua ni ya, dan pertanian. Jadi, kerajaan telah melakukan anjakan terhadap polisi lama. Kita namakan relaxation policy. Kita melonggarkan banyak proses. Iaitu kita berikan conditional approval bagi semua permohonan. Dia mohon 1,000, kita bagi 1,000. Okay? Kemudian dia bayar levy, dia dapatkan visa, dia bawa masuk. Itu yang kita susun. Jadi, Datuk Yang Dipertua, setelah kita buat ini, kita dapati bahawa ianya betul-betul menepati sasaran kita untuk 3 bulan pertama, untuk sejak dilaksanakan. Misalnya, bila kita buat relaxation ini dan kita buat rekalibrasi. Rekalibrasi maknanya illegal immigrant itu ataupun orang yang overstay memang ada dalam negara. Kita kata munculkan diri, daftar. Kamu nak kerja sektor mana? Kita bagi kelulusan segera. Jadi, relaxation policy dan rekalibrasi ini sudah pun kita berikan kelulusan sehingga 380,000. Dalam tempoh 17 Januari kita mulakan sampai sekarang. 380,000. Dan berapa orang dalam tempoh itu dah pun sampai ke Malaysia? 123,368 orang. Sasaran kita jauh lagi, 500 lebih. Jadi, kita anggap anjakan dari segi polisi ini mengena. Sebab keperluan industri yang kritikal tadi dapat kita penuhi walaupun belum sepenuhnya, tetapi kita menuju ke arah itu dan kita menjangkakan Mac, April, Mei nanti kehadiran sebenar pekerja asing untuk bekerja ini akan meningkat. Ya, Jadi, Menteri, mohon mintalah. Ya, sila. Terima kasih, Terima kasih, Menteri. Saya tertarik dengan janji yang telah dibuat oleh YB berkenaan dengan kemungkinan untuk meluluskan 10,000 kewarganegaraan dan juga memudahkan kemasukan pekerja asing yang ilegal di negara kita. Adakah bermakna ini mereka telah pun memenuhi kesemua syarat-syarat untuk menjadi warga negara, termasuklah syarat untuk perlembagaan dan juga mengenai bahasa? Sebab kita percaya bila masuk kemasukan warga asing ataupun warga negara ini, ia membawakan banyak benda yang berkenaan dengan privilege yang didapati oleh warga negara. Terima kasih. Sahabat saya dari Tumpat ya, warga negara ni satu anugerah tertinggi lah ya. Bila dia datang dan kita bagi, itu anugerah tertinggi. Dia bukannya satu privilege bukan, tapi dia ada hak untuk memohon. Yang Berhormat tepat bila menyebut bahawa penguasaan bahasa. Sebab itu dalam tapisan kita 8 adalah markah tertinggi penguasaan bahasa. Jadi dalam memudahkan kadang dia skor 3 pun kita lulus. Ada ketikanya 2 pun kita lulus. Asal dia faham. Sampai tahap itu kita nak memudahkan untuk memberi taraf warga negara ni. Jadi bila kita membuat kelulusan ini, yang betul, memang kita mengambil kira semua perkara ini. Soal ketaatan kepada negara. Ya, sebab itu pindaan yang kita akan buat pada bahagian 3 jadual 2. Yang bermaksud seorang peguam faham benda ini, kita harap dapat sokongan sebab kita perlu 148 sokongan majoriti 2/3. Kerana bila kita bagi kelulusan ini, kita akan mampu menyelesaikan isteri ibu warga Malaysia tinggal di luar negara, berkahwin dengan warga asing. Anak itu akan mengikut bapaknya. Sebab itu bila mak dia balik ke Malaysia, dia terpaksa bawa kes ke mahkamah. Sekarang di Mahkamah Persekutuan, kita harap bila pindaan jadual 2 ini, makna warga negara, anak itu kita rujuk kepada mana-mana satu di antara ibu bapa. Undang-undang sekarang ini bapa. Jadi mak terlepas. Jadi itulah fokus kita pada hari itu, pada pindaan nanti yang sekarang dalam pembikinan oleh Menteri Undang-Undang. Yang ini antara langkah yang kita ambil bersifat manusiawi. Hubungan antara ibu dengan anak. Dulu undang-undang ini dibuat 1950-an. Belum terbayang waktu itu wanita kita akan berkahwin dan bertemu jodoh seluruh dunia. Sekarang tahun 2023. Jadi takkanlah undang itu statik dan beku di situ. Kerana itu kita angkat untuk kita lakukan pindaan, perlembagaan. Dan sasaran kita mesti 148 dan ini mengatasi rentas
parti politik. Kita tengok bahawa ini we just want to do the right thing dengan izin. Kita nak melakukan perkara yang betul. Perkara yang betul itu adalah meminda perkara yang berkait dengan warga negara anak daripada ibu rakyat Malaysia yang berkahwin dengan warga luar di luar negara. Encik Pertua, saya fikir sekadar itu. Utusan saya terima kasih atas kemurahan hati Encik Pertua memberikan saya sambungan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambah satu tak? Speaker. Bagi yang berhormat soalan-soalannya tidak dijawab dalam 5 hari, Menteri akan menjawab secara bertulis. Okay. Terima kasih yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Seterusnya, majlis mempersilakan Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Silakan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja semasa pembukaan Dewan Tempoh Hari dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Yang berhormat Air Hitam, Yang berhormat Kuala Terengganu dan Yang berhormat Gopeng telah membangkitkan tentang hala 7 pembangunan EV, termasuk pembangunan rangkaian pengecas dan status pelaburan ekosistem dan penggunaan EV mampu milik. Di bawah Dasar Otomotif Nasional NAP 2020, hala 7 industri tempatan ataupun otomotif tempatan telah ditetapkan untuk dibangunkan dan dikembangkan sebagai hub otomotif serantau bagi kenderaan cekap tenaga ataupun tenaga efficient vehicle, termasuk EV dengan ciri-ciri Next Generation Vehicle, Next GV, yang berfungsi bukan sahaja dari segi pengurangan dan pelepasan karbon di dalam udara tetapi juga keupayaan dalam mengoptimumkan tenaga yang digunakan. Seperti mana dimaklumkan kepada Jemaah Menteri pada 17 Februari 2023, pasukan petugas EV kebangsaan ataupun National EV Task Force, kita panggil NEVTF, bertanggungjawab untuk menilai dasar semasa, memantau pelaksanaan program dan inisiatif serta merangka dasar dan inisiatif baharu berkaitan pembangunan industri keadaan elektrik dalam negara secara menyeluruh ataupun EV ya. Dan this National EV Task Force ni yang diketuai MITI telah ditubuhkan sejak November lepas, November 2020, untuk memainkan peranan penting dalam menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik serta penambahan infrastruktur pengecasan EV di seluruh dunia. Minta maaf, di seluruh Malaysia. Beberapa keputusan dasar dan inisiatif telah ditetapkan atau dilaksanakan, termasuk penawaran pakej insentif cukai seperti mana telah diumumkan di dalam Belanjawan 2022. Insentif tambahan juga telah dicadangkan untuk Belanjawan 2023, diharap Menteri Kewangan memberi pertimbangan. Keduanya, cadangan penggunaan EV termasuk hybrid sebagai kenderaan jabatan dan kenderaan rasmi jawatan sedang diperhalusi oleh Kementerian Kewangan, dan penyediaan satu kerangka strategi bagi pembangunan dan infrastruktur pengecasan EV secara menyeluruh di Malaysia. National EV Task Force juga memainkan peranan penting dalam menyelaraskan inisiatif dan dasar semasa kerajaan supaya kesemua kementerian lain dan agensi kerajaan yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama dan berupaya membentuk sinergi kerjasama yang padu dalam menjayakan inisiatif-inisiatif yang merentasi skop dan bidang kuasa masing-masing atau dengan izin whole of government. Berdasarkan portfolio dan kepakaran masing-masing, tumpuan bagi kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat adalah seperti berikut. MITI menyelaras pembangunan ekosistem industri EV dan dibantu oleh MARI, iaitu Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia, terutamanya dari aspek pembangunan kapasiti. Kementerian Kewangan melaksanakan perolehan EV sebagai kenderaan jabatan dan kenderaan rasmi jawatan. Ketiganya, Malaysia Green Technology dan Climate Change Corporation MGTC memberi tumpuan kepada pembangunan pengecasan EV dan seumpamanya. MARI dan Jabatan Standard Malaysia bertanggungjawab membangunkan standard berkaitan EV dan ekosistemnya. MAIDA berperanan menarik pelaburan industri EV dan ekosistemnya, dan Tenaga Nasional membantu menyediakan bekalan tenaga elektrik yang stabil untuk pembangunan pengecasan EV. Suruhanjaya Tenaga ataupun ST mengawal selia pengendali pengecasan EV, dan MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Nano Malaysia bertindak sebagai peneraju pembangunan teknologi EV.
Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Plan Malaysia dan Perbadanan Productivity Malaysia ataupun MPC juga sedang bekerjasama dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit berkaitan prosedur dan tempoh kelulusan pembangunan pengecasan EV. Penambahbaikan prosedur semasa bagi kelulusan pemasangan sistem pengecasan EV ataupun Electrical Vehicle Charging Station atau sistem dijangka dapat mengurangkan tempoh masa pemprosesan kelulusan pemasangan. Kesan daripada inisiatif daripada National EV Task Force ini dapat dilihat dengan peningkatan yang ketara dalam permintaan terhadap EV. Jumlah permintaan terhadap EV ini kategori kenderaan bateri elektrik sepenuhnya melonjak kepada lebih 3,400 unit pada 2022 berbanding 300 unit secara purata pada tahun-tahun sebelumnya. Usaha untuk menarik pelabur untuk memasang infrastruktur pengecas juga berkesan, di mana jumlah stesen pengecasan meningkat pada kadar 69% pada 2022 berbanding pada 2021, menjadikan jumlah stesen pengecasan mencecah 900 unit pada ketika ini dalam memenuhi sasaran sebanyak 10,000 unit di seluruh negara menjelang tahun 2025 seperti di dalam Low Carbon Mobility Blueprint. Dari segi pelaburan, jumlah yang diluluskan dalam ekosistem EV dari tahun 2018 sehingga September 2020 adalah bernilai 14.7 bilion ringgit, merangkumi pemasangan kenderaan, komponen EV dan komponen pengecasan. Antara syarikat yang telah diluluskan ialah Samsung SDI Energy Malaysia dan Berhad yang mencatatkan kejayaan baru dalam pembukaan kemudahan pembuatan sel bateri EV dengan nilai pelaburan sebanyak 7 bilion ringgit. Syarikat tersebut telah memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran pertamanya di Asia Tenggara. Pelaksanaan inisiatif ini dan yang baru di masa hadapan dijangka dapat meningkatkan lagi penggunaan dan permintaan EV serta menarik pelaburan ekosistem EV bagi merealisasikan sasaran Malaysia untuk mencapai status negara neutral karbon menjelang tahun 2050 seperti yang digariskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Di samping itu, MITI juga sedang berbincang dengan syarikat pengeluar tempatan, Proton dan Peredua untuk mempercepatkan pengeluaran kenderaan elektrik nasional dan menawarkan pilihan kenderaan EV yang mampu milik. Garis panduan semasa permit atau AP turut ditambah baik dengan memberi fleksibiliti ke atas kuantiti maksimum pengimportan kenderaan secara CBU bagi kajian pemasaran pra-pemasangan, supaya syarikat-syarikat pemasangan tempatan lebih berpeluang menilai keperluan pasaran baru untuk segmen EV sebelum memulakan pengeluaran. Langkah penambahbaikan ini juga akan memberi lebih pilihan EV untuk ditawarkan dalam pasaran kepada rakyat. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Air Hitam, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Petaling Jaya membangkitkan tentang hala tuju MITI bagi menepani 2023 dalam aspek meningkatkan pelaburan strategik, penjanaan peluang pekerjaan dan juga pembangunan kluster perindustrian baru. Menteri nak minta laluan sikit untuk EV, Kampar sini. Sikit untuk EV. Okay. Ya, terima kasih kepada Menteri. Tadi yang Menteri cakap tentang EV, saya rasa EV kita ada dua jenis. Satu jenis yang kita cakap ialah tentang battery pack elektrik. Tapi yang satu lagi EV yang kita belum ada di Malaysia ataupun kita belum promosikan ialah hydrogen fuel cell. Jadi apa masalah dengan battery pack hydrogen? Yang pertama, charging time. Masa untuk charge dia panjang. Mungkin fast charge mungkin 2-3 jam. Kalau slow charge kena setengah hari. Dan kedua, range dia. Range dia tak terlalu pendek. Mungkin sampai 200 km, 300 km. Tetapi ini boleh diatasi dengan hydrogen fuel cell. Adakah MITI ada apa-apa plan untuk mempromosikan hydrogen fuel cell? Kerana hydrogen fuel cell hanya sama dengan petrol, melainkan kita pump petrol, kita pump hydrogen. Dan ia juga boleh digunakan untuk bas, lori. Dan saya rasa ini adalah satu pendekatan yang kita perlu ambil selain daripada battery fuel cell, kita perlu ambil untuk hydrogen fuel cell, untuk EV. Dua-dua pun kira EV. Terima kasih Yang Berhormat Kampar atas cadangan yang diberikan tersebut. Benar, ada banyak cadangan mengenai hidrogen, terutamanya kalau lihat di Negeri Sarawak yang telah bermula membuat kajian mengenai penggunaan hidrogen untuk kenderaan. Petronas pun melalui Jentari dan sebagainya telah memulakan. Tetapi buat masa ini, dia masih lagi di peringkat awal. Dan kita akan MITI bersama-sama agensi-agensi yang lain yang berkaitan akan terus memantau, kerana betul apa yang Berhormat Kampar mengatakan tadi, ini adalah satu peluang untuk kita mempercepatkan lagi ya
the roll out of our EV. Satu lagi yang saya nak menyokong tadi yang disebut ACDC tadi, betul. Memang mengambil masa yang banyak, masa yang lama, tetapi AC pun dah semakin cepat. DC itu dah semakin cepat, dan teknologi ini akan terus berkembang dan akan lihat bagaimana EV akan juga lebih mampu untuk rakyat Malaysia menggunakan. Sebagai contoh, Nano Malaysia juga tengah buat kajian bagi tujuan stability teknologi hydrogen fuel cell. Itulah yang baru diperbincangkan baru. Terima kasih Yang Berhormat Kampa. Jadi baik pada Yang Berhormat Air Hitam Kuala Selangor, Bayan Baru Petaling Jaya, itu soalan yang bagus mengenai cabaran yang pada tahun inilah, taburan 2023, di mana kita di MITI perlu memberi fokus kepada peningkatan pelaburan yang lebih strategik, penjanaan peluang pekerjaan dan juga pembangunan kluster perindustrian yang baru. MITI telah dipertanggungjawabkan untuk merancang, kita nak mengubal dan melaksanakan dasar-dasar pelaburan, pembangunan perindustrian serta perdagangan luar bandar, sekaligus memastikan ekonomi negara terus berkembang dan kekal kompetitif di peringkat serantau dan juga global. Dalam hal ini, MITI juga memainkan peranan penting sebagai sebahagian daripada engine on growth di negara dengan izin. Dalam kita mendepani cabaran ketidaktentuan ekonomi yang dihadapi negara dan juga di seluruh dunia pada masa ini, MITI telah baru-baru ini memperkenalkan dasar pelaburan baru berdasarkan aspirasi pelaburan nasional ataupun National Investment Aspiration dengan izin. Ini telah dilancarkan baru-baru ini dan dasar ini akan mempercepatkan pertumbuhan jangka panjang Malaysia melalui pelaburan berkualiti yang mampan dan bidang pertumbuhan yang baru. Pembaruan ini melibatkan 5 teras utama, iaitu meningkatkan economic complexity, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik, membangunkan kluster baru dan sedia ada juga, dan serta mempertingkatkan keterangkuman atau dengan izin inclusivity. NIA akan memberi fokus kepada sektor yang mempunyai potensi ekonomi yang signifikan dan lestari dalam jangka masa panjang dengan penekanan yang lebih terhadap elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun ESG. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, Malaysia telah menarik sejumlah RM193.7 bilion pelaburan yang diluruskan dalam sektor perkilangan, sektor perkhidmatan dan sektor utama. Ini melibatkan 2,786 projek dan dijangka mewujudkan 98,414 peluang pekerjaan di negara ini. Secara umumnya, projek-projek yang diluluskan akan mengambil masa antara 12 hingga 24 bulan untuk dilaksanakan. Selepas tempoh tersebut, lebih banyak peluang pekerjaan dijangka akan wujud bagi rakyat dan khususnya kepada golongan belia. Kerajaan yakin bahawa peningkatan ekonomi bagi sesebuah negeri dapat direalisasikan melalui kemasukan pelabur-pelabur asing dan juga pelabur-pelabur tempatan dengan mewujudkan peluang pekerjaan, membangunkan tenaga kerja yang mahir dan memupuk pertumbuhan syarikat-syarikat tempatan kita. Oleh itu, kerajaan akan sentiasa mempergiatkan usaha untuk meningkatkan aliran pelaburan ke dalam negara sekaligus memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelabur. Kita di MITI mengambil langkah-langkah berikut untuk menarik dan mempergiatkan aktiviti penggalakan pelaburan bagi mengekalkan kedudukan Malaysia ini kekal kompetitif, termasuk memudah cara urusan pelabur mengenai pengambilan ataupun pengenalan inisiatif dan fasilitasi pelaburan yang berkesan. Contohnya, kita nak merancangkan pembangunan ekonomi digital. Seperti yang semua sudah maklum, ada blueprint ekonomi digital Malaysia bagi membina ekosistem yang lengkap di samping dasar revolusi perindustrian keempat negara dengan izin 4IR. Pejabat pelaburan digital juga telah ditubuhkan hasil kerjasama MIDA bersama MDEC pada Tuan Yang Di-Pertua, boleh saya minta laluan sikit Menteri. Yang Berhormat Menteri. Saya bangun dulu Menteri. Boleh. Kumar Masuk lepas tu Bayan Baru. Boleh. Okey. Dia macam ni dalam ucapan awal daripada Titiwangsa